Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu berita berkaitan dengan rombakan kabinet disebabkan oleh beberapa sebab-sebab yang tertentu. Tuan-tuan dan puan, terkini dari sinarharian.com yang bertajuk Rombakan Kabinet Mungkin Berlaku Dalam Masa Terdekat. Kenyataan dari Ahmad Zahid Hamidi ataupun Timbalan Perdana Menteri yang juga adalah salah satu menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memberi bayangan bahawa rombakan kabinet di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berlaku dalam masa terdekat. Beliau berkata, antara sebabnya ialah kekosongan jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup susulan kematian penyandangnya Datuk Seri Salahuddin Ayub. Mesti ada rombakan. Saya fikir dalam waktu terdekat, katanya kepada pemberita selepas menghadiri perjumpaan khas bersama kepimpinan UMNO bahagian Putrajaya pada Ahad. Ditanya desas-desus bakal dilantik mengetuai Kementerian Dalam Negeri susulan rombakan itu, Ahmad Zahid berkata, beliau sudah menerima apa juga tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya. Saya pun lihat poster begitu, tetapi Perdana Menteri belum bagi tahu saya. Sebenarnya kementerian manapun saya pergi, saya bersedia sebab yang pentingnya kabinet ini buat keputusan secara konsensus. Biarpun saya memegang Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, tetapi pada waktu yang sama, Perdana Menteri letakkan saya menjadi pengerusi jawatan kuasa kabinet, jawatan kuasa peringkat tinggi, serta pasukan petugas yang melibatkan pelbagai kementerian. Dan saya lakukan perkara itu demi kepentingan kerajaan perpaduan yang ada, katanya. Ahmad Zahid juga berkata, sebagai Presiden UMNO serta pengerusi Barisan Nasional, beliau berharap Kementerian Wilayah dan Persekutuan dapat diwujudkan semula dalam rombakan kabinet terbaharu. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu pernah dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri dari 2013 hingga 2018 di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Halo semua, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua, saudara-saudara yang amat dihormati semua. Bagi Anda yang menonton video ini, peminat politik di Malaysia, tidak kisahlah peminat bahagian kerajaan, peminat di blok pembangkang, peminat Perikatan Nasional, penyokong Kerajaan Perpaduan, penyokong Pakatan Harapan, penyokong Barisan Nasional, penyokong Tun Mahathir sekalipun. Ini satu video yang pasti akan mengejutkan Anda. Saudara-saudara, seperti yang kita tahu, terdapat banyak gesaan yang dibuat di dalam dunia politik. Salah satu gesaan yang kita pernah dengar adalah berkaitan dengan, kita juga pernah mendengar berkaitan dengan gerakan untuk menggulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, menggulingkan kerajaan. Namun sehingga kini, Datuk Seri Anwar Ibrahim masih kekal sebagai Perdana Menteri, masih kekal di puncak. Nah, terdapat juga gesaan di bahagian pembangkang pula. Ada beberapa pemerhati politik dan juga ada pemimpin politik sebelum ini membuat kenyataan menggesa PAS untuk masuk kerajaan. Saudara-saudara, sekiranya PAS satu blok dari pembangkang, arti PAS masuk kerajaan, nah, makna kata Perikatan Nasional tinggallah bersatu dan juga gerakan, dan rasanya Tun Mahathir. Tapi kita juga tahu baru-baru ini Tun Mahathir
dilantik sebagai penasihat bagi 4 negeri Perikatan Nasional ataupun 4 negeri tadbiran PAS. Nah, kita bercakap tentang lantikan Tun Mahathir pula. Ada yang kata, kenapa Tun Mahathir yang dilantik? Kan Perikatan Nasional ada Muhyiddin Yassin. Kan Perikatan Nasional ada Hamzah Zainuddin. Dan kenapa di dalam kepemimpinan PN yang masih ada pemimpin yang besar, berpengaruh, tetapi Tun Mahathir yang bukan ahli parlimen, yang tidak ada kuasa hari ini, yang dilantik menjadi penasihat. Akhirnya beberapa pandangan dari kepimpinan PN sendiri menyatakan mereka mau pimpinan Tun Mahathir sebagai bekas Perdana Menteri dan juga mempunyai pengalaman yang luas. Tidakkah Muhyiddin Yassin sendiri mempunyai pengalaman yang luas? Kita bercakap tentang lantikan Tun Mahathir. Kita juga berpikir kalau Tun Mahathir kita dapat lihat hari ini diagung-agungkan oleh PAS, pemimpin PAS, tidakkah Muhyiddin Yassin dan juga Hamzah Zainuddin akan tergugat di dalam kepimpinan PAS, kepimpinan PN, maafkan saya. Bagaimana kalau tiba-tiba Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin satu blok bersatu keluar Perikatan Nasional pula dan menyokong kerajaan? Nah, itu pun tidak mustahil juga. Nah, saudara-saudara, gesaan demi gesaan. Ada yang kata PAS patut masuk kerajaan. Ada yang kata bersatu patut masuk kerajaan. Ada juga kata Tun Mahathir perlu rehat, tidak lagi perlu aktif di dalam kancah politik hari ini yang semakin panas hari demi hari. Nah, saudara-saudara, tapi apa yang saya nak puji tentang Tun Mahathir ini, beliau masih lagi kuat perjuangannya ataupun masih lagi kuat mahu menjadi ahli politik yang masih mempunyai pengaruh di Malaysia. Walaupun kita sudah tahu bukti penolakan terhadap Tun Mahathir di Langkawi pada pilihan raya umum ke-15 baru-baru ini. Tapi semangat Tun Mahathir masih lagi ada. Walaupun di usia sudah menghampiri 100 tahun, beliau masih lagi aktif di dalam kancah politik Malaysia. Itu satu kebaikan yang saya lihat, yaitu beliau masih aktif dan masih ingin relevan di dalam dunia politik hari ini. Tetapi di usia yang sudah menghampiri 100 tahun, di usia 98 tahun Mahathir, patutkah beliau rehat saja? Dan tidak lagi terlibat dan fokus menjadi negarawan. Nah, teman-teman, berkaitan dengan beberapa spekulasi yang dibuat sebelum ini, gesaan PAS masuk kerajaan, gesaan bersatu masuk kerajaan. Kalau PAS masuk kerajaan, bagaimana dengan pembangkang? Tinggallah bersatu, tinggallah Mahathir, tinggallah gerakan, tinggallah muda. Dan juga mungkin ada lagi yang lain. Nah, begitu juga kalau bersatu yang masuk kerajaan. Bagaimana pula dengan kepimpinan Perikatan Nasional? Bagaimana pula dengan Hadi Awang sebagai timbalan pengurus PN? Adakah beliau yang akan memimpin PN tanpa bersatu? Seperti yang kita tahu, PAS mempunyai 40 kursi lebih dan juga begitu juga bersatu, kalau saya tak silap 30 kursi lebih. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan ini? Anda wajib share video ini. Anda juga dipersilakan like video ini dan tekan butang subscribe. Dan subscribe itu percuma.